Assalamualaikum. Hai guys, saya Amir bin Abdul Latif. Nombor matrik I182031446. So hari ini macam biasa dalam Management Information System, saya akan membincangkan salah satu subtopik dalam topik 8 iaitu 8.1. Ada tiga benda yang saya akan cakap iaitu yang pertama hackers dan computer crime, yang kedua internal threats, employee, dan yang ketiga software vulnerability. So kita akan tengok satu persatu. Kita akan pergi yang pertama iaitu hackers dan computer crime. Apa itu hackers dan computer crime? Apa itu hackers dan computer crime? Diterjemahkan, hackers dan computer crime adalah penggodam dan jenayah komputer. Apa itu penggodam? Istilah yang kita sering atau sudah biasa dengar yang berkaitan dengan jenayah cyber. Penggodam bermaksud individu yang berhasrat mendapatkan akses tanpa izin ke dalam sistem komputer. Di dalam komuniti penggodam, sering wujud istilah cracker yang menunjukkan penggodam yang berniat untuk melakukan jenayah cyber. Aktiviti penggodam ini kini semakin serius dan membimbangkan di mana merangkumi pencerobohan sistem seperti pencurian barang dan maklumat, vandalisme cyber, gangguan kerosakan atau lebih teruk pemusnahan laman web atau sistem maklumat korporat. So kita akan pergi satu persatu jenis-jenis computer crime. Terdapat 6 jenis iaitu yang pertama spoofing and sniffing, yang kedua denial of service attacks, yang ketiga computer crime, yang keempat identify theft, yang kelima click fraud, yang keenam global threat, cyber terrorism and cyber warfare. So kita akan pergi satu persatu. Kita akan pergi yang pertama iaitu spoofing and sniffing. Jenayah apakah jenis ini? Jenis ini bermaksud penipuan dalam cyber. Dalam jenayah jenis ini guys, penggodam akan cuba menipu atau menyamar seperti menggunakan alamat email palsu atau menyamar sebagai orang lain. Jenayah penipuan juga mungkin melibatkan pengalihan pautan web ke alamat berbeza dari yang dimaksudkan. Contohnya seperti penggodam akan mengalihkan pelanggan ke laman web palsu yang hampir sama dengan laman web sebenar, dan dalam masa yang sama mereka akan mengumpulkan maklumat dan memproses pesanan yang berkesan bagi mencuri perniagaan serta maklumat pelanggan yang sensitif dari laman web sebenar. Manakala seterusnya, sniffer pula adalah jenis program penyadapan yang memantau maklumat perjalanan melalui rangkaian. Jika program ini digunakan secara sah, ia dapat membantu mengenal pasti potensi titik masalah rangkaian atau aktiviti jenayah di rangkaian. Namun, sebaliknya, penggodam mengambil kesempatan dengan menggunakan program ini untuk mencuri maklumat proprietary dari mana-mana sahaja rangkaian termasuk email, fail syarikat dan juga laporan sulit. Seterusnya adalah denial of service attack atau diringkaskan DOS. DOS diterjemahkan sebagai serangan penolakan perkhidmatan. Bagaimanakah serangan ini dianggap sebagai jenayah? Perkara ini dianggap jenayah apabila serangan ini berlaku dengan penggodam membanjiri pelayan rangkaian atau web pelayan dengan ribuan komunikasi palsu atau pembinaan untuk perkhidmatan untuk merosakkan rangkaian. Rangkaian akan menerima banyak pertanyaan yang tidak dapat disimpan dan tidak dapat menerima permintaan yang sah. Serangan DOS ini juga sering menyebabkan banyak laman web yang sah ditutup. Contoh, pada November 2016, serangan DOS telah dilancarkan terhadap pelayan laman web Suruhanjaya Eropah yang menyebabkan kerja-kerja terkenal. Contoh seterusnya guys ialah computer crime atau jenayah komputer. Sebilangan besar aktiviti penggodam adalah kesalahan jenayah cyber. Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat mentarifkan jenayah komputer sebagai mana-mana pelanggaran undang-undang jenayah yang melibatkan pengetahuan tentang teknologi komputer untuk pelanggaran, penyiasatan atau pendakwaan mereka, seperti contoh komputer sebagai sasaran dan instrumen jenayah. Bagaimana komputer sebagai sasaran dan instrumen jenayah? So, saya akan bagi contoh komputer sebagai sasaran jenayah adalah seperti melanggar kerahsiaan data berkomputer yang dilindungi, kedua mengakses sistem komputer tanpa autoriti, dan juga secara sengaja mengakses komputer yang dilindungi untuk tujuan penipuan. So itu adalah contoh komputer sebagai sasaran jenayah. Yang kedua adalah contoh komputer sebagai instrumen jenayah. So contoh komputer sebagai instrumen jenayah adalah pencurian rahsia pedagang, penyalinan perisian yang tidak sah atau harta intelek yang dilindungi hak cipta seperti artikel, buku, muzik dan video, dan juga skim penipuan. So itu adalah contoh bagi kedua-dua tersebut, dan itu adalah computer crime atau jenayah komputer. So seterusnya adalah pencurian identiti theft. Seterusnya pencurian identiti. Bagaimanakah pencurian identiti ini berlaku?
Pencurian identiti ini adalah jenayah di mana penipu memperoleh maklumat peribadi yang penting seperti nombor keselamatan sosial, nombor lesen memandu atau nombor kad kredit yang bertujuan untuk menyamar sebagai orang lain. Maklumat yang dicuri itu digunakan untuk memperoleh kredit, barang dagangan atau layanan pada nama mangsa atau membentuk bukti palsu kepada pencuri itu. Menurut kajian penipuan identiti 2016 oleh Javelin Strategy and Research, sebanyak 13.1 juta pengguna kerugian 15 bilion dolar kerana jenayah penipuan identiti ini. Antara taktik yang popular dalam pencurian identiti ini adalah message phishing. Phishing adalah penyediaan laman web palsu atau menghantar mesej email yang kelihatan seperti perniagaan yang sah untuk meminta data peribadi pengguna yang sulit. Adalah untuk identity theft. Seterusnya adalah click fraud. Bagaimana click fraud ini berlaku? Click fraud ini berlaku semasa individu atau program komputer secara tidak sengaja mengklik iklan dalam talian tanpa niat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai periklanan atau membuat pembelian. So itu untuk click fraud, dan yang terakhir ialah global threat, cyber terrorism and cyber warfare. Jenayah ini berlaku adalah kerana berunsur politik. Antaranya cyber warfare adalah sebuah jenayah cyber di mana aktiviti ini ditaja oleh kerajaan yang dirancang untuk melumpuhkan dan mengalahkan negara sendiri atau negara lain dengan menemusi rangkaian komputer yang menyebabkan kerosakan dan gangguan. So itu adalah jenis-jenis dalam computer crime. So kita pergi kepada poin seterusnya dalam subtopik 8.1 iaitu internal threats atau bermaksud ancaman dalaman dalam aspek pekerja. Ancaman dalaman ini timbul adalah satu ancaman yang wujud daripada ahli atau pekerja sesebuah syarikat itu sendiri. Hal ini terjadi kerana pekerja mempunyai akses yang istimewa dalam maklumat syarikat itu sendiri. Kajian juga menunjukkan kekurangan pengetahuan pengguna adalah satu-satunya penyebab terbesar pelanggaran keselamatan rangkaian. Contoh dapat diberikan seperti pekerja yang sering lupa password ataupun memberi rakan sekerja mereka menggunakan komputer mereka. Hal ini menyebabkan penceroboh atau penjenayah mengambil kesempatan ke atas perkara-perkara tersebut untuk mendapatkan maklumat syarikat mereka. Poin yang terakhir untuk subtopik 8.1 iaitu software vulnerability. Apa itu software vulnerability? Iaitu kelemahan perisian di mana menimbulkan ancaman berterusan terhadap sistem maklumat yang menyebabkan tidak terhitung kehilangan produktiviti dan kadangkala membahayakan orang yang menggunakan atau bergantung kepada sistem ini. Hal ini dipengaruhi oleh kerumitan dan saiz program perisian yang semakin meningkat. Kes pernah dilaporkan pada April 2015, American Airlines terpaksa menangguhkan 40 penerbangan kerana perisian yang salah digunakan oleh iPad juruterbang untuk melihat peta lapangan terbang dan dokumen pelayaran. Seterusnya, masalah untuk perisian juga adalah bug. Punca utama kemunculan bug adalah kerumitan kod membuat keputusan. So, itu adalah untuk software vulnerability. Okey, itu saja daripada saya untuk penerangan subtopik 81 beberapa poin. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.